لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita teruskan. Jadi Ibn Makhramah kata akidah wahdatul wujud ni ialah i'tiqad bahawa Allah itulah wujud mutlak yang berjalan dalam alam ini, dialah wujud segala-galanya. Betul ke tidak wahdatul wujud ni begitu? Mari kita dengar apa yang Ibn Arabi kata. Kita kata kita fitnah pula. Ya. Arabi kata wa min asma'ihi al-husna al-ali ala man wa ma thamma illa huwa fahuwa al-ali li dhatihi. Di antara nama Tuhan ialah al-ali, yang maha tinggi. Tinggi atas siapa? Dia kata wa ma thamma illa huwa, sedangkan tidak ada di sana kecuali dia sahaja. Ada dia kata Tuhan ni maha tinggi. Tinggi atas siapa dia? Nak tinggi atas siapa? Semua ada ni dia belakang. Kan? Fahuwal aliyyu li dhatihi. Maka dia itu maha tinggi kerana zatnya. Kerana semua benda zat dia. Semua benda adalah dia. Aw an madha wa ma huwa illa huwa. Atau tinggi daripada apa? Terangkat daripada apa? Sedangkan tidaklah dia melainkan dia. Kan? Tidak ada dia melainkan dia. Kemana pun engkau tunjuk adalah dia. Itu nama Tuhan yang paling dia masa martabat ahadiyah tu, nama Tuhan ialah Hu. Hu. Ibn Arabi ada kitab Al-Hu. Dia tu dia berkata zikir yang paling tinggi ialah Hu. Dan syahadah yang paling tinggi la huwa illa huwa. Tiada dia melainkan dia. Hu ni macam kalau dalam dalam Hindu dia panggil Om. Kan orang buat yoga kan dia buat Om. Kan? Om tu nama merujuk pada Tuhan yang tak ada rupa, tak ada sifat. Jadi kalau kita nak dalam Hindu, kalau orang yang nak mencapai wahdatul wujud, dia kena buat yoga supaya jadi yogi. Kalau macam kita, dia kena masuk sufi jadi sufi. Yogi, sufi. Kan? Fa'uluhu li nafsihi wa huwa min haythul wujud ainul mawjudat. Kataan dia ni lah. Dari segi wujud, Tuhan ialah benda yang wujud ni semua. Kita ni wujud kita tu Tuhan. Jasad kita ni makhluk lah, tapi Tuhan di sebalik kita ni Tuhan. Umpama kita dengan Tuhan ni di sisi Ibn Arabi adalah macam ruh. Kita ni jasad atau macam jauhar dengan Arab tadi. Sebab itu Ibn Arabi kata Asy'ariyah dia dia nak kata tu betul dah. Kata Ibn Arabi lah, bahawa asal esensi zat itu adalah jauhar. Yang lain tu Arab. Tapi Asy'ariyah bagi dia jauhar dicipta oleh Tuhan. Tapi Ibn Arabi bagi dia Tuhan itu jauhar dan kita ni Arab, kita ni sifat yang bersilih ganti. Sifat yang bersilih ganti. Tapi hakikat sama, hakikat realiti ialah Tuhan. Tuhan yang ada, kita ni tak ada. Sebab kita tak ada, memang kita tak ada pun. Kita kan Adam, dia kata. Cuma kita sabit, kita ayan sabitah dalam ilmu Tuhan. Kita ni sabit dalam ilmu Tuhan. Memang Tuhan tak tahu kata kita ada. Dan kita tak pernah wujud. Kita tak pernah wujud. Yang ada ni, yang wujud ni Tuhan. Kita ni cuma disuluh. Lebih kurang itu kan nak abang. Kan? Dia bagi perumpamaan macam tu, nak abang macam mana? Dia nak habaq pun dia tak kerti naknya. Kan? Dia nak habaq. Sebab tu Syed Naqi Atas dalam buku dia Some Aspect of Sufism, aspek Sufism yang diamalkan ni, walaupun dia nak bela waktu wujud,
Dan dia nak kata wahdatul wujud ni bukan daripada unsur luar, bukan daripada Hindu, bukan daripada apa. Tapi bila mai dia nak bagi faham wahdatul wujud, dia kata kalau kita nak faham, kita tengok Hindu punya. Lah kali dia nak terang dia tak boleh pergi. Kan? Dia kena bagi tentang Hindu punya juga. Kan? Dia kata fal musamma muhdatsat hiya al-'aliyyatu li dhatiha. Maka yang dinamakan benda baharu makhluk ini ialah yang maha tinggi dengan zatnya. Jadi kita ni tinggi dengan zat Tuhan. Kalau kita wujud dengan wujud Tuhan. Walaysat illa huwa, dan tidaklah makhluk ni melainkan dia. Tidaklah makhluk ni melainkan dia. Fahuwa al-'aliyyu la 'uluwa idafah. Maka dia maha tinggi, bukan ulu idafah. So dia kata ulu Tuhan bukan macam yang Asy'ariyah kata ni ulu majazi, apa tinggi majazi lah. Ulu memang hakiki ya Asy'ariyah. Tengok orang tu macam Salafi, rupanya Khurafi. Kan? Pandai dia. Lianna al-a'yan allati laha al-'adam ath-thabitata fihi ma shammat raihatan min al-wujud. Dia kata benda yang tak ada, yang sabit dalam ilmu Tuhan tadi itu, ayan sabitah, tak pernah mencium wujud. Tak pernah wujud pun. Kita tak pernah main wujud. Kita hanya ada, tapi kita tak wujud. Yang wujud tu Tuhan. Keadaan kita hanya terserlah kerana Tuhan menyuluh. Kerana Tuhan menzahirkan dirinya, bukan benda lain, dirinya. Menzahirkan namanya, menzahirkan sifatnya. Dia kata kita ni macam cermin. Jadi Adam ni, dia kata Adam ni adalah cermin. Tuhan nak tengok diri dia. Macam nak tengok diri dia? Dia wujudkan Adam. Maka itulah makna hadis dia kata Inna Allah khalaqa Adam ala suratul Rahman. Seleweng habis makna hadis. Nah. Jadi dia kata dengan ada-ada lah Tuhan dapat tengok diri dia. Macam cermin. Kita tak boleh tengok lagi, kita nampak cermin. Ataupun macam cerita burung. Kan? Macam mana cerita burung? Ada berapa ekor burung? Apa? 70. Burung tu? Dan lagu Indonesia tu? Kan? Di burung tu semua berjalan nak cari dia punya raja. Jadi kebanyakannya tersisih jalan. Tapi burung ni dah kali dia sampai kat mana? Dia sampai ke destinasi nak pergi tu, dia hanya jumpa cermin. Kan? Dia jumpa cermin saja. Dia tengok cermin. Rupanya hak dia nak pergi tu adalah dia. Itu maksud dia. Kan? Rupanya yang pergi tu adalah dia. Macam disandarkan kepada Abu Yazid Bustami. Itu tak betul lah. Disandarkan kepada dia. Dia kata aku ni Mi'raj, naik sampai Arash. Lalu aku cari, mana Tuhan? Tak ada. Lalu aku duduk atas Arash. Lalu aku dapatilah dia. Rupanya hak istiwa tu dia lah. Itu maksud dia. Kan? Tak banyak je tu. Kan? Tu pun orang boleh terima. Kita tak faham. Fahiya ala haliha ma'a ta'dad as-suwar fil mawjudat. Dia dalam keadaan yang sama. Tuhan tak berubah. Memanglah Tuhan tak berubah. Betul lah. Tapi dia nak kata Tuhan tak berubah dengan banyaknya rupa. Kita ni semua rupa. Tuhan hanya satu, tapi kita ni rupa. Yang macam-macam ni rupa. Arat. Kalau orang yang faham konsep arat dengan jauhar, dia faham lah. Wal ain wahidah min al majmu'i fil majmu'. Ainnya satu dalam himpunan. Lepas tu bila Sumatera itulah kita ni Jauhar al-Haqaiq. Kan dia terjemah permata segala hakikat. Dia jauhar ni bukan dia mana dia kata permata. Maksud jauhar bukan permata. Tapi the real meaning of jauhar adalah jauhar lah. Essence. Hayula, hayul. Yang ada sesuatu sebut hayul. So Tuhan adalah jauhar al-haqaiq. The hayul of all forms. Itu maksud dia. Kan?
Dia kata apa lagi? Fawujudul kathrati fil asma. Yang banyak-banyak ni, yang wujud ni, yang banyak ni, ini nama Tuhan. Kesan daripada nama dia. Wahiyan nisab. Dan dia hanyalah nisbah. Wahiyya umurun adamiyah. Dan nisbah Tuhan dengan makhluk adami. Betul tak? Bukan bukti akidah kita, akidah mereka lah. Dalam akidah Asy'ariyah kan, bila kita kata Tuhan mencipta alam, apa maksud Tuhan cipta alam? Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan mencipta alam, dia mengadakan alam. Dulu alam tak ada, lepas tu dia kata kun jadi, fayakun. Kan? Tapi bagi Asy'ariyah, alam tu ada dengan ta'alluq kepada kudrat. Tidak ada di sana perbuatan Tuhan mencipta, tak ada. Kan? Mencipta itu ialah yang diciptakan. Al-fi'lu wal maf'ul. Perbuatan ialah objek. Kan? Kalau kita apa macam kalau tuang air. Jadi kita ada saya menuang air contoh. So kita ada tiga. Saya fa'il. Kita ada perbuatan fa'il, fi'lun, menuang dengan objek maf'ul air. Tapi bagi mereka tak ada. Yang ada hanya fa'il dengan maf'ul. Kan? Menuang air ialah air. Maksud saya menuang air ialah adanya air dalam gelas. Itu je. Kan? Jadi nisab adamiyah. Dia kata. Dia nisbah adami. Tak ada. Walaysa illa al-'ain alladhi huwa adh-dhat. Dan tidak ada yang wujud ain melainkan zat. فهو العلي لنفسه لا بالإضافة فما في العالم من هذه الحيثية علو إضافة لكن الوجوه الوجودية متفاضلة. Tapi dia kata wajah kewujudan itu ada pelbagai, ada macam-macam peringkat, tak sama. Ada hak wujudnya sempurna dipanggil al-insanul kamil, an-nurul muhammadi, al-haqiqah al-muhammadiyah. Pasal apa? Insan kamil ni apa insan kamil? Insan kamil ni ialah mazhar nama Allah. Itu dia kata Muhammad, zahirnya Muhammad, batinnya Allah. Pasal Muhammad adalah mazhar bagi nama Allah. Itu kata mereka lah. Kan? Dia benda tu bukan baru. Dia cuma Mamat Mangkuk Ayun tu. Kan? Dia just ulang benda yang dah ada lah. Na'udzubillah min dhalik. فعلو الإضافة موجود في العين الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة لذلك نقول فيه huwa la huwa anta la anta. Kita kata dia bukan dia, kamu bukan kamu. Pasal dari segi zahir bukan dia tapi batin dia. Dari segi zahir kamu tapi batin bukan kamu, dia. Tu. Tu dia kata lagi di sini lebih dahsyat lagi ni. Dia kata fahuwa ainu ma zahar, dia adalah benda yang sama yang zahir. Wa huwa ainu ma batana fi hali zuhur, dan dialah yang batin ketika dia zahir. Dia adalah benda yang sama. Tak ada beza. Ketika mana dia zahir dalam bentuk makhluk ya kita ni, dia adalah dia. Tetap dia ada. Di situ dia ada. Dia tak hilang. Dia tak berubah. Kan? Wa ma thamma man yarahu ghairuhu. Tidak ada yang melihat melainkan dia. Tengok pergi datang mana pun, yang kamu lihat sebenarnya dia. Sebab hakikatnya, bila kita tengok orang, tengok Sabri, tengok Fikri, hakikatnya yang kita tengok ni, kalau dalam bahasa ahli kalam, dia kata tengok hayula. Tapi hayula tak dapat ditengok melainkan dengan form, dengan arat. Jawhar tidak boleh dilihat melainkan, maksudnya Aristotle kan, tangan bumi. Kan? Jadi, arat tu yang menyebabkan kita boleh tengok hayula. Hayula tu pada zatnya kalau tak ada arat tak boleh tengok. Tapi hakikatnya bila kita tengok arat, kita tengok hayula lah. Jadi kalau bahasa Ibn Arabi ya, bila kita tengok makhluk, hakikatnya kita tengok Tuhan lah. Kan? Pasal kita tak boleh tengok makhluk melainkan makhluk tu wujud. Kalau tak wujud tak boleh tengok. Tapi wujud tu siapa? Al-wujudu huwal haq. Wujud ialah Tuhan. Dan dialah ain apa yang tersembunyi ketika benda itu muncul.
Wa ma thamma man yabtunu anhu. Tak ada apa yang tersembunyi daripadanya. Fahuwa zahirun li nafsihi, batinun anhu. Dialah yang zahir bagi dirinya, batin daripadanya. Wa huwa al-musamma Abu Sa'id Al-Kharraz wa ghairu dhalika min asma'il muhdatsat. Dialah Abu Sa'id Al-Kharraz dan lain-lain. Jadi makhluk ni semua dia belaka. فاختلطت الأمور وظهرت الأعداد بالواحد في المراتب المعلومة فأوجد الواحد العدد وفصل العدد الواحدة وما ظهر حكم العدد إلا بالمعلوم. Kan masuk Pythagoras lah. Dia kata macam nombor lah. Satu tak ada, yang ada benda yang satu. Bila kita sebut sebuah buku, sebuah tidak ada, yang ada hanya buku. Tapi awak tak boleh nampak satu, melainkan awak nampak sebuah buku. Tetapi sebuah buku tidak akan ada sebuah, melainkan ada sebuah. Kan? Dia kata gitu. Wal ma'dud minhu adam wa minhu wujud. Dan yang dibilang itu tidak ada dan daripadanya lah ada. Yang dibilang makhluk ni 1 2 3 kita dah bilang ni tak ada. Yang ada tu nombor 1 2 3. Ya, kita tak dapat kita melainkan daripada dia. Itu maksud dia. Apa lagi? Panjang sangat ni. Jadi macam itulah dia kata. Sebab tu dia kata, wa man arafa ma qarrarnahu fil a'dad. Siapa yang faham apa yang kami sebut tentang nombor ini, konsep Pythagoras, wa anna nafyaha ainu thabtiha, bahawa menafikannya adalah sama dengan mengisbatkannya. Walaupun kamu kata satu tidak ada, tapi dia ada. Ada pada mana? Ada pada benda yang dibilang. Kan? Alima, maka dia tahulah annal haqqal munazzah huwal khalqul musyabbah. Maka dia tahulah bahawa Tuhan yang Maha Suci itu ialah makhluk yang musyabbah. Tak ada beza. Dua benda yang sama. Wa in kana qad tamayyaza al-khalqu min al-khaliq. Walaupun ada beza, makhluk dengan khaliq memanglah beza. Dia kata. Tapi fal amrul khaliqul makhluk. Tetapi khaliq ialah makhluk. Wal amrul makhluqul khaliq. Makhluk ialah khaliq. Nah. Kullu dhalika min 'ainin wahidah la bal huwa al-'ainul wahidah wa huwa al-'uyunul kathirah. Semua tu benda yang satu, bahkan dialah yang satu. Bahkan dialah yang banyak. Banyak tu pun dia juga, satu tu. Tak ada beza. Lepas tu dia bersyair sikit kat sini, dia kata fal haqqu khalqan bihadzal wajhi fa'tabir. Ketahuilah Tuhan itu makhluk dari sudut ini. Maka ambil faham olehmu. Wa laysa khalqan bidzakal wajhi faddakir. Tapi dari satu sudut yang lain, dia bukan makhluk. Dari satu sudut. Man yadri ma qultu lam tukhdal basiratuhu wa laysa yadrihi illa man lahu basar. Siapa yang faham apa aku cakap, tak salah basirah hatinya. Kita ni tak salah basirah hati kita. Kalau kita faham dia cakap, memang kufur. Wa laysa yadri illa man lahu basar. Tak ada siapa yang tahu melainkan orang yang ada pandangan mata yang tajam. Memang. Siapa hak bongok, percaya. Kan? Siapa yang tak faham, terimalah kata wujud ni. Jam'un wa farqun fa innal 'aina wahidatun. Himpun, pisah, semuanya benda yang sama. Wa hiyal kathiratu la tubqi wa la tadharu. Dialah yang satu yang banyak. Tak ada apa yang tinggal, semuanya dia. Tak ada baki sikit pun. Jadi itulah dia. Macam mana nak kata lagi? Lepas tu dia kata lagi, dia kata fa in thabata anna al-wujuda lil haqqi la laka. Bila dah sabit bahawa yang wujud itu adalah untuk Tuhan, bukan kamu. Kamu tak wujud, yang wujud Tuhan. Fal hukmu laka bila syakkin fi wujudil haqq. Maka
Hukum untuk kamu juga tanpa syak bagi menyatakan kewujudan Tuhan. Kalau dah kamu tak wujud, wujud kamu ialah wujud Tuhan. Jadi wujud Tuhan ada pada siapa? Pada kamu. Maka kamulah juga wujudnya Tuhan. Itu maksud dia kata tu. Wa in thabata annaka al-mawjud fal hukmu laka bila syak. Kalau engkau dah wujud, maka hukum wujud itu kena pada engkau. Maksudnya keberadaan, kewujudan Tuhan itu ada pada engkau. Fala tahmad illa nafsak. Jangan puji, jangan tahmid kecuali diri engkau sendiri. Wala tadhum illa nafsak. Jangan cela diri engkau juga. Wama yabqa lil haqqi illa hamdu idafatil wujud lianna dhalika lahu la lak. Pujian untuk Tuhan itu hanyalah kerana Tuhan adalah nisbah wujud kepada kita. Dia yang bagi kita ada wujud. Fa anta ghidha'uhu bil ahkam. Engkau adalah gizi, makanan bagi wujudnya Tuhan. Bagi Tuhan tu boleh ada hukum, ada kesan supaya dia dikenali. Kan kuntu kanzan makhfiyan tadi tu. Jadi kalau kita tak ada, Tuhan tak boleh nampak diri dia. Jadi Tuhan bergantung kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang Ibn Taymiyah marah. Kan? Ibn Taymiyah cukup marah Ibn Arabi ayat ni. Kan? Dia kata Tuhan bergantung kepada makhluk untuk dia dikenali. Wa huwa ghidha'uka bil wujud, dan kita pula bergantung kepada Tuhan untuk wujud. Gizi, saling perlu-perlukan. Macam tanah dengan pokok. Kan? Macam tu maksud dia. Fayahmaduni wa ahmaduhu. Maka dia memuji aku puji dia. Wa ya'buduni wa a'budu. Dia sembah aku sembah dia. Tak ada. Fa fi halin uqirru bihi wa fil a'yani ajhadu. Dalam keadaan hal, ketiadaan, aku mengakui dia. Bila aku tengok diri aku tak ada, yang ada hanyalah dia. Tapi kalau aku melihat kepada makhluk ni ada, aku tak nampak dia. Yang ada makhluk. Fa ya'rifuni wa unkiru. Dia kenal aku tak kenal dia. Wa a'rifuhu fa ashhaduhu. Kalau aku kenal dia, aku menyaksikan dia. Fa anna bil ghina wa ana usa'iduhu wa us'iduhu. Maka bagaimana dia boleh cukup sedangkan aku yang tolong dan membahagiakan dia? Tuhan tak cukup dia sendiri. Kena ada makhluk. Na'udzubillah. Lidzakal haqqu awjadani fa'alamuhu fa'ujiduhu. Tuhan yang maha benar mengadakan aku. Lalu aku tahu tentang dia, maka aku mengadakan dia. Pasal aku tahu dia ada lah, dia boleh ada. Biza ja'al hadithu lana wa huqqa fiyya maqasidu. Demikianlah datang kepada aku hadis. Nabi bagi dia kitab ni kan. Dan telah ditahqiqkan pada akulah maksud ini. Dia yang dapat benda ni. Orang tak dapat. Orang punya aku ajak ke Tuhan ni. Kan? Allahul musta'an. Itu contoh. Banyak lagi dalam kitab. Kata Ibn Taymiyah, dia tak pernah jazam Ibn Arabi ni. Melainkan lepas dia baca khusus. Dia kata, ya khaliqal asya'i fi nafsihi anta lima takhluquhu jami'u. Hei Tuhan yang mencipta segala benda dalam dirinya sendiri. Kau cipta dalam diri kau, bukan di luar kau. Kita semua ni dalam dia. Anta, engkau, lima takhluquhu jami'u. Engkaulah yang menghimpun makhluk engkau. Makhluk engkau ni terhimpun dalam kau. Bukan di luar. Takhluqu ma la yantahi kaunuhu fika fa anta ad-dayyiqul wasi'. Engkau mencipta benda yang tak ada kesudahan pada diri engkau. Engkaulah yang sempit dan luas. Tuhan itulah yang sempit, Tuhanlah juga yang luas. Ini banyak lagi, benar lagi. وقد أوضحت هنا سرا لم يزل أهل الله يغارون على مثل هذا أيضا. Aku telah mendedahkan dalam kitab ni yang mana wali-wali yang lain semua cemburu aku. Jadi tak boleh nak cakap je aku cakap. Lima fihi min raddi da'wahum annahu al-haq
فإن الحق لا يغفل والعبد لا بد له أن يغفل عن شيء دون شيء فمن حيث الحفظ لما خلق له أن يقول أنا الحق ولكن ما حفظه لها حفظ الحق فقد بينا الفرق. Dia kata ada beza. Tuhan dengan makhluk ada beza. Kita dari segi wujud ta'ayun. Dia kata itu tak betul orang yang kata akulah al-haq. Tak betul dia tak betul. Pasal apa? Pasal al-haq tak pernah lalai. Tuhan dia takkan lalai bahawa dia adalah Tuhan. Tapi makhluk ni banyak tak sedar hakikat dia, bahawa hakikat dia adalah Tuhan. So dia ada beza. Tuhan adalah wujud, makhluk adalah sabit. Dia bezakan wujud dengan subut. Okey? Kan kalau kita dengar kadang tok guru kan dia ajak sifat 20 tapi dia kata wujud beza, subut beza. Itu bukan sifat 20 tu. Itu dia nak ajak khusus hikam tu. Kan? Lepas tu dia kata famin haithul hifzi lima khalaq. Dari sudut menjaga apa yang dia cipta, dari sudut Tuhan menjaga apa, maka dia boleh kata anal haq, akulah yang hak. Tetapi dari segi menjaga dia baginya, di sana ada beza. Dia kata dari segi Tuhan adalah wujud, makhluk adalah mujalla, makhluk adalah penzahiran. Mujalla, benda yang dizahirkan, cerminan. Dia habaklah dia seorang yang dapat benda ni. Betul dia kata fa waqtan yakunu al-'abdu rabban bila syakki wa waqtan yakunu al-'abdu 'addan bila ifki. Kadang-kadang dia kata hamba jadi Tuhan tanpa syak. Dan kadang-kadang hamba jadi hamba tanpa tipu. Macam-macam lah. Nak baca banyak-banyak fa anta 'abdun wa anta rabbun. Kau lah hamba, kau lah Tuhan. Liman lahu fihi anta 'abdu. Bagi siapa yang baginya padanya engkau hamba. Wa anta rabbun wa anta 'abdun liman lahu fil khitabi 'ahdu. Fa kullu 'aqdin 'alaihi syakhsun yahulluhu min siwahu 'aqdu. Jadi inilah yang Buat Mahkamah bagi tahu kita ni. Dia kata Tuhan itulah ainul mawjudat. So dia tak tipu. Wah, kita nak baca kalam Ibn Arabi ni, kita nak kata Buat Mahkamah bukan cakap kosong. Memang nas kalam Ibn Arabi. Memang dia cakap macam tu. Tuhanlah falak, Tuhanlah malaikat, Tuhanlah langit, Tuhanlah bumi, hayawan, tumbuhan, laut, pokok, gunung, pasiak, semua Tuhan. Jadi sebab tu kata Buat Mahkamah waqad kafaru bidzalika kufra. Mereka telah kufur dengan perkara tersebut dengan kekufuran yang tidak pernah didahului oleh orang lain. Dia buat satu kekufuran yang mencapai kemuncak kufur. Lepas tu kata Imam Az-Zahabi, kalau apa yang ada dalam khusus ni tak kufur, aku tak tahu lagi benda apa yang kufur dalam dunia ni. Tak ada lah. Kalau hak ni pun kita kata tak kufur lagi, tak ada kufur lah. Semua benda betul lah. Sebab tu, natijahnya, di sini Ibn Arabi, tak ada apa yang kufur. Dia kata, فَإِيَّاكَ أَن تَتَقَيَّدَ بِعَقْدٍ مَخْصُوص. Janganlah engkau mengambil satu akidah sahaja. وَتَكْفُرُ بِمَا سِوَهُ. Dan engkau kufur dengan yang lain. فَيَفُوتُكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ. Disebabkan itu, banyak kebaikan kau terlepas. Jadi kalau kau percaya Islam saja, kebaikan yang kebenaran yang ada dalam Hindu, dalam Buddha, dalam Majusi. Kan? Bal yafutuka al-ilmu bil amri ala ma huwa alaih. Bahkan kalau engkau hanya terikat dengan satu akidah sahaja, engkau tak dapat kebenaran yang hakiki. Sebab Tuhan ni bukan Tuhan dalam konsep Allah dalam Islam saja. Maksud dia lah, dia kata fakun fi nafsika hayula li suwaril mu'taqadati kulliha. Maka engkau hendaklah jadi hayula bagi rupa akidah semuanya. Engkau kena boleh serap semua jenis akidah. Waktu kata apa? Ar-Rumi kata apa? Aku Muslim di masjid, Majusi di rumah api, Kristian di gereja. Kan? Kerana apa? Fa innal ilaha ta'ala
awsa'u wa a'zamu min an yahsurahu 'iqdun duna 'iqdin. Kerana Tuhan Azza wa Jalla itu lebih luas daripada dihadkan pada satu akidah saja. Awak ingat akidah Islam saja Tuhan. Ha? Ha. Fa innahu yaqul, sebab tu Tuhan kata fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mana pun kamu hadap wajah Allah. Jiwa. Seperti dia. Ada ke mana pun kau menghadap semuanya Tuhan. Ke tokong, ke salib, mana pun Tuhan. Wa ma dzakara ainan min ainin. Tuhan tak khususkan ke mana-mana yang tertentu. Dahsyat tu. Tetapi dia kata, "Tsumma innal 'abdal kamil." Tapi hamba yang paling sempurna, ma'ilmihi bihadza, walaupun dia tahu bahawa semua agama ni betul belaka, Hindu betul, Buddha betul, Kristian betul, Majusi betul, sembah lembu boleh, sembah ulak boleh, sembah katak boleh, sembah jamban boleh, sembah selipar pun betul, semua benda boleh sembah. Kan? Walaupun seorang hamba yang sempurna, yang kamil dia tahu, tapi ma'a ilmihi bihadza yulzamu fi as-surah adh-dhahirah wal hal al-muqayyadah at-tawajjuh bis-salati ila al-masjidil haram, ila syatr al-masjidil haram. Tapi dari segi zahir hang kena Islam kan? Dari segi zahirnya hang kena Islam, sembahyang ada Kaabah. Pandai dia. Wa ya'taqidu anna Allah fi qiblatihi hala salatihi. Dan dia kena i'tiqad bahawa Allah itu ada di arahnya ketika dia sembahyang. Wa huwa ba'du maratibi wajhil haqq. Dan dia sebahagian, bukan semua, sebahagian daripada arah Tuhan. Kaabah tu sebahagian. Not the only. Dia tak tahu. Wa ma thamma illa li'tiqadat. Semua itu hanya kepercayaan. Hindu, Buddha, Kristian, ini percaya saja. Dia kata, fal kullu musib. Semua betul. Semua betul. Wa kullu musibin ma'jur. Dan semua yang betul dapat pahala. Wa kullu ma'jurin sa'id. Dan semua yang dapat pahala akan bahagia. Wa kullu sa'idin mardiyun anhu. Dan siapa yang bahagia Tuhan redha. Wa in syaqiya zamanan ma fi ad-daril akhirah. Walaupun dia akan tersiksa sekejap di akhirat. Sekejap dalam neraka dia siksa sekejap, kan? Faqad marida wa ta'allama ahlul anaj. Dia kata orang yang diberi perhatian kadang-kadang memang sakit juga. Mana tu? Bukan mana Tuhan tak suka dia. Ma'a ilmina bi annahum su'ada'u ahlu haqqin fil hayati dunya. Jadi dia kata di dunia ni pun ada wali-wali yang Tuhan sayang. Susah juga, sakit juga dia. Itu sama lah. Yang masuk neraka tu bukan mana Tuhan tak suka. فمن عباد الله من تدركهم تلك الآلام في الحياة الأخرى في دار تسمى جهنم. ومع هذا لا يقطع أحد من أهل العلم الذين كشفوا الأمر على ما هو عليه أنه لا يكون لهم في تلك الدار نعيم خاص به. Walaupun ada yang akan masuk jahannam, dia kata. Tapi tak ada ahli ilmu yang kasyaf, yang berani menjazamkan bahawa dia pun ni tak ada langsung kenikmatan. Imma bifaqdi alamin kanu yajidunah. Dia kata tadi, sama ada dia akan hilang rasa sakit. Dia kata, walaupun kita nampak dia pun terbakar, tapi dah hilang rasa. Dia tak tahu Tuhan kata, kullama nadridat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Bukan liyadhuqul uzuba. Kan? فارتفع عنهم فيكون نعيمهم راحتهم عن وجدان ذلك الألم أو يكون نعيم مستقل زائد كنعيم أهل الجنان في الجنان. Sama ada nikmat mereka tu dengan api tu dah tak sakit, atau diberi nikmat juga macam ahli syurga. Kita pun tak tahu. Jadi tak ada apa lah, semuanya betul kan? Subhanallah al-azim. Dan sebab tu adalah Ibn Arabi ni yang tanda dia hilang lah. Dia ada satu lagi, dia kata
Disebabkan semua ni, agama ni semua sama aja semuanya. Jadi semua hukum yang berlaku dalam dunia ni, hukum Islam ke, hukum tak Islam ke, semuanya hukum Tuhan belaka. Hukum Tuhan belaka tu. Orang sekular dia suka kan. Bina Rabi. Kan? Tak payah, hudud semua tak payah. Kan? Politik, tak apa, politik apa pun Tuhan terima. Tak mesti nak kena politik Islam. Tak mesti nak kena baca Quran baru nak buat hukum. Tak payah. Fikir nak indah. Semua ilham, semua kasyaf. Semua Tuhan juga. Kan? Di sini tengok Ibn Arabi dia pandai. Dia kata, jadi yang masalah hayula dengan surah tadi. لكن قد عثرت عليه الأشاعرة في بعض الموجودات وهي الأعراض وعثرت عليه الحسبانية في العالم كله وجهلهم أهل النظر بأجمعهم. لكن أخطأ الفريقان. أما خطأ الحسبانية فبكونهم ما عثروا مع قولهم بالتبدل في العالم بأسره على أحدية عين الجوهر المعقول. Dia kata ada dua golongan. Satu Asy'ariyah yang dia tahu yang berubah ni ialah arad. Jauhar tak berubah. Satu lagi golongan yang kata semua benda berubah. Kan? Golongan yang kata semua benda berubah. Tak ada benda tetap. Dia kata tak betul. Dua-dua ni ada salah. Kan dia kata. Sebab di sana dia kata ada ahadiyati ainil jawhar al-ma'qul alladhi qabila hadhihi surah wa la yujadu illa biha kama la tu'qalu illa bih. Bahawa di sana ada satu benda yang tak berubah, itulah jauhar. Jadi yang kata semua benda berubah ni betul, tapi dia kena kata yang berubah tu arad, luaran, makhluk. Tapi esensi wujud tak berubah Tuhan. Dan wa amma al-asy'ariyah fama alimu anna al-'alama kulluhu majmu' a'rad فهو يتبدل في كل زمان إذ العرض لا يبقى زمنين ويظهر ذلك في الحلول للأشياء فإنهم إذا حدوا الشيء يبين في حدهم كون الأعراض وأن هذه الأعراض المذكورة في حده عين هذا الجوهر وحقيقة القائم بنفسه ومن حيث هو عرض لا يقوم بنفسه. Dia kata samalah Asy'ariyah pun bagi mereka Asy'ariyah kata alam semuanya adalah himpunan daripada arad yang berubah-ubah. Lepas tu dia kata hujung ni yang penting dia kata. Wa amma ahlul kashfi fa innahum yarawna anna Allah yatajalla fi kulli nafas wa la yukarrir at-tajalli. Dia kata maksud Asy'ariyah bahawa arad tu dah tak kekal dua zaman. Di sisi kami yang kasyaf ni dia kata Tuhan tu sendiri yang menjelmakan dirinya dalam setiap nafas. Dan dia tak akan ulang lagi. Tuhan tu dia tak, sifat dia dah, bila habis datang yang baru. Jadi itu maksud dia. Banyak tanda banyak. Baca mana lagi? Ada satu nak baca pasal Nabi Isa. Mana? Tengok dia tang mana silap orang Kristian ni. Tak salah. Dia ada. Kenapa orang Kristian salah? Musa. Ni Harun. Dia kitab dia ni special tau. Dia susun ikut nama Nabi-Nabi. Dia setiap Nabi tu dia ada rahsia tersendiri. Bagi dia lah. Bagi dia lah. Ni tadi mana? Ada satu kalimah pasal Kristian. Tengok dia akan ni akan nampak dia punya konsep dia tu. 144 lawan Nabi Isa. Tengok dia dah. Fajama'u, Tuhan kata laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn Maryam. Telah kufurlah orang yang kata Allah lah Masih ibn Maryam. Fajama'u bainal khata'i wal kufr. Dia kata orang Kristian ni menghimpunkan dua benda, salah dan kufur. Fi tamamil kalam kullihi li'annahu la biqaulihim huwa Allah
wala biqaulihim ibnu Maryam. Salah tu tak mana? Innallaha huwal masih ibnu Maryam. Adapun huwa Allah, betul. Kata fi tamamil kalami kulli, yang mereka salah dan kufur tu pasal keseluruhan. Bukan la biqaulihim huwa Allah. Bukan sebab dia kata Isa tu Allah. Itu betul. Dia kata wala biqaulihim ibnu Maryam. Bukan juga pasal Isa ibnu Maryam. Betul, Isa anak Maryam. فعدلوا بتضمين من الله من حيث أوحي الموتى إلى الصورة الناسوتية البشرية بقولهم ابن مريم وهو ابن مريم بلا شك. فتخيل السامع أنهم نسبوا الألوهة للصورة وجعلوها عين صورة وما فعلوا. Disebabkan dia berkata Al-Masih ibnu Maryam adalah Allah. Di sini salah. Salah dia apa? Dia kata pasal nanti orang ingat surah rupa Isa tu Tuhan. Bukan, dia kata. Bukan rupa tu Tuhan. Kan? Bal ja'alul huwiyatal ilahiyah ibtida'an fi suratin basyariyah ya ibnu Maryam. Tapi maksud Kristian ialah esensi Tuhan, jauhar. Kan? Tuhan di sisi Kristian 3 jauhar. 3 oknum. Bapa, anak, Rohul Kudus. 3 ni sama. Kulli. Qudrah, kalam, ilmun dengan hayat. Qudrah, ilmun, hayat. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan. 3 oknum. Jadi oknum ilmu turun menjelma. And the word became blood and flesh. Kan? Jadi sebenarnya dia nak kata, yang orang Kristian kata Allah itu bukannya badan, darah daging itu. Hak asal duduk sebelah kanan Tuhan tu, yang lepas dia kena salib, dia naik balik duduk sebelah kanan tu. Hak tu dia kata. Hak tu betul lah dia kata. Fafassalu baina surah wal hukum. Mereka bezakan surah dengan hukum. La annahum ja'alu surata ain al-hukmi. Bukan mereka menjadikan surah itu ain hukum. Sebab tu dia kata orang berbeza-beza tentang Isa ni. Ada yang kata dia anak Maryam. Siapa yang melihat dia dari segi rupa zahir, orang kata dia anak Maryam. Kan? Ada yang kata siapa yang melihat dari sudut dia ada kemampuan menghidupkan yang mati dan nisbahnya kepada Allah, orang kata dia ruhullah. Sewa. Kan? Fataratan yakunul haqqu fihi mutawahhaman wa taratan yakunul malaku fihi mutawahhaman. Jadi kadang-kadang orang ingat dia Tuhan, kadang-kadang orang ingat dia malaikat. Wa taratan takunul bashariyatul insaniyatu fihi mutawahhamah. Dan kadang-kadang orang tengok Isa ni nampak macam manusia. So Isa ni ada 3 dia kata. Saat orang tengok ingat Tuhan, saat orang ingat malaikat, saat ingat manusia. Fayakunu 'inda kulli nadhirin bihasabi ma yaghlibu 'alayh. Setiap orang ambil pilihan masing-masing apa yang dia cenderung lebih. Mana yang dia nampak lebih banyak. Dia kata. Jadi poin dia nak kata orang Kristian ni kafir bukannya sebab apa nama sebab kata Isa anak Tuhan, tapi pasal mengkhususkan atau kerana mengatakan jasad Isa Tuhan. Jasad tak Tuhan, itu rupa salah satu dia kata. Dan kalau kata roh, esensi dia Tuhan, wujud dia adalah Tuhan, betul lah memang yang wujud semua Tuhan. Nampak tak? Mana lagi? Ni dia kata. Wa min huna na'lam, di dalam kalimah Yusuf. Kull hukmin yunfadhu al-yawm fil alam annahu hukm. Semua hukum dalam alam ni semua hukum Tuhan. Apa undang-undang pun undang Tuhan belaka. Wa in khalafa al-hukm al-muqarrar fi al-zahir al-musamma syar'an. Walaupun hukum tu mungkin bercanggah dengan hukum zahir yang dipanggil syariat. Syariat ni zahir je. Tapi apa undang-undang hang pakai pun, undang-undang draconian law ke, undang-undang apa Perancis ke, undang apa ke, sekular ke, kapitalis ke, semua undang Tuhan belaka ni. Kan? إذ لا ينفذ حكم إلا لله في نفس الأمر. Karena semua undang-undang dilaksanakan kerana Allah.
لأن الأمر الواقع في العالم إنما هو على حكم المشيئة الإلهية لا على حكم الشرع المقرر. Sebab semuanya berlaku mengikut kehendak Allah. Semua berlaku kehendak Allah. Jadi semua undang-undang halal. Ini nak bikin apa dah? Jadi kalau kita boleh kembangkan waktu wujud ni, tak selesa singgah sana itu. Kan? Ada lagi rakyat yang nak bertikai. Pemerintah ni, menteri ni zalim, menteri ni tak pandai buat kerja. Ada lagi nak bertikai? Tak ada dah. Kalau wahdatul wujud yang tersebar dalam masyarakat, empuk betul singgah sana. Kan? Kursi detektor itu akan nyaman dan selesa. Sebab tu Buya Hamka kata, kan, korupsi material, korupsi wang ni, dia tidak boleh berdiri kalau tak ada korupsi rohani. Rohani tu apa? Waktu wujud lah. Itu Buya Hamka sebut. Maknanya kezaliman akan jadi boleh belakang. Siapa nak cabar Fir'aun dan Fir'aun kata dia anak Tuhan? Fir'aun kata dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kalau dia rabbukumul a'la, siapa nak cabar Fir'aun? Tak nak siapa. Kan? Jadi memang diktator, orang yang zalim, pemerintah zalim, dia selesa dengan Hosni Mubarak boleh merintah 30 tahun. Zalim tu. Sekarang Sisi pula naik. Apa rahsia dia? Kalau tidak kerana ahli Jumaah dan segala geng-geng. Kan? Mufti Dima. Kan? Kalau tidak kerana dia ni yang menumpahkan darah umat Islam, takkanlah pemerintah silih ganti yang zalim-zalim. Selesa lah pemerintah. Kan? Duk pusing khayal. Kan? Sufi dia kan whirling the wishes, dia menari pusing. Mabuk gitu. Ya. Sebab tu Amerika, orang kafir begitu gencar nak mempromosi. Dulu Buya Hamka kata orientalis nak promosi wahdatul wujud ni sebab masa tu orientalis kan Kristian kan. Pasal depa nak menang hujah. Jadi bila kita berdebat dengan depa pasal Trinity, dia bagi hujah ni halas ni Ibn Arabi. Tapi sekarang dengan wahdatul wujud semua benda boleh. Tak ada wala' wal bara'. Semua agama betul. Semua undang-undang boleh pakai. Tak ada lah isu nak politik Islam, kerajaan Islam, undang-undang Islam. Nak bincang apa lagi dah. Semua boleh belakang. Kan? Jadi dah tahu pasal apa dia di support. Pasal apa wahdatul wujud ini di peringkat antarabangsa sedang gencar diperkenalkan. Dia adalah pelincir kepada diktator. Dia kata fa innal insana kathir ma huwa ahadiyul ain wal haqqu ahadiyul ain kathirun bil asma'il ilahiyah. Dia kata manusia banyak tetapi dari segi ain dia satu. Ain satu. Manusia tu banyak tapi segi ain satu. Mana lagi? Tak payahlah baca banyak-banyak. Pening ya. Pokoknya itulah kita nak kata. Jadi itu maksud bermahramah. Dan sebab tu dia kata, kalau kita dah faham macam itu dia punya fahaman. Maknanya kita tak kata akidah ini bighadin nazar an qail tentang orang yang cakap ni. Kita tak campurlah pasal dia, tapi semua ini pada apa yang dia bawa, pemikiran, ideologi. Tanpa perlu kita ubah berdasarkan apa yang dia cakap. Ya, pada hakikat perkataan dia itu sendiri adalah bercanggah dengan ajaran Islam. Ya. Wajuhu annahu idza kana indahum
أن الإنسان عين الحق تعالى وأن الحق عين الموجودات التي منها العرش والكرسي والسماوات والأرضون وغيرها، لزم من ذلك أن يكون الإنسان عين العرش والكرسي وعين السماوات والأرضين وغيرها، وأنه جنب الله الذي فرطتم فيه إلى غير ذلك. Dia kata, maksud perkataan yang dibawa, yang dipenisbah pada Ali ni, kalau manusia itu adalah ain Tuhan, dan Tuhan adalah ain segala yang wujud, termasuklah arash, kursi, langit, bumi, maka betul lah dia kata manusia itu adalah arash, kursi, langit, bumi dan lain-lain. Ali ni bagi dia pun bukan Ali, individu Ali tu. Ialah esensi dia, insan kamil. Al-insan al-kamil itu. Yang merupakan dia ni adalah pantulan yang pertama menerima pantulan cahaya Muhammad. Lepas tu dia ada bawa perkataan ta'iyah. Tengok, Ibn Farid saya kata apa? وصرح بإطلاق الجمال ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف زينتي. Jelaskan bahawa semuanya adalah kecantikan, ini semua Tuhan. Dan jangan engkau ikat-ikat. So, Ibn Farid lebih tinggi daripada Ibn Farid bagi dia semua Tuhan. وَمَا ذَاكَ إِلَّا إِنْ بَدَتْ بِمَظَاهِرٍ فَظَنُّوا سِوَاهَا وَهِيَ فِيهَا تَجَلَّتِ. Ini Ibn Farid kata, tidak lain tidak bukan ketika mana dia muncul dalam bentuk penjelmaan, mereka menyangka ia selainnya, sedangkan ia padanya menjelma. Wahia fiha tajallati. Badat bihtijabin wakhtafat bimadhahirin. Dia menjelma di sebalik hijab, bersembunyi di sebalik penampakan. Ala sibaghi talwini fi kulli barzati. Dalam pelbagai warna. Macam-macam warna. Dia beribaratkan macam warna. Warna, bila kita himpun semua warna jadi warna apa? Warna putih, cahaya. Kan? Bila kita biaskan cahaya matahari, kan keluar warna rainbow. Tapi hakikatnya kalau satu kan, cerah. Maksudnya, kadzaka bihukmi al-ittihadi bihusniha kama li badat fi ghairiha wa tazayyat. Demikianlah hukum penyatuan. Nampak? Hukum penyatuan terselah pada aku, pada selainnya. Ini bahkan syair ni memang kufur. Tengok Qaisari kata apa? Ay walaysa al-ushaq as-sabiqun alayya biz-zaman ghairi li ajli taqaddumihim fa asbaquhum alayya layaliyan wa ayyama. Fa inni ana adh-dhahiru fi surati tilka al-layali wal ayyam kama dhahartu fi surati hadhihi. وصحة هذا الكلام ليست من التناسخ بل بحكم اتحاده بالهوية الإلهية الظاهرة في صورة الأكوان جميعها. Qaisari kata makna perkataan Ibn al-Farid ini ialah bahawa bukanlah segala usyak. Usyak ni gelaran ni pembuh kat depan. Konon-kononnya orang yang mabuk cinta dengan Tuhan. Usyak. Yang terdahulu daripada dia, daripada zaman, semua itu adalah Ibn Farid belakang. Ibn Farid kata semua tu aku. Hak mai sebelum-sebelum ni semua tu aku juga. Kerana sesungguhnya akulah yang zahir pada rupa segala malam dan siang. Seperti mana aku zahir dalam rupa aku sekarang ini. Dan maksud perkataan ini, kata Al-Qaisari, bukan makna tanasuh. Sebab itu Ibn Arabi, bagi dia, ittihad dengan hulul syirik. Bila kita jumpa orang, kami tak terima hulul ittihad syirik. Betul? Bagi Ibn Arabi, kalau kita kata hulul dengan ittihad, macam ayat masuk rancangan. Ada dua. Dia tak ada dua, ada satu je. Ada dia kata, bukannya roh tu yang sama duk pindah-pindah, tak. Tetapi kerana hukum kesatuan huwiyah. Dia ada, huwiyah ni ialah benda, esensi. Esensi Tuhan yang zahir pada rupa alam seluruhnya. Wa annahu 'ainul wujudil mutlaq.
Dia kata, "Na'am, qad ya'tadhiruna 'anil irad as-sabiq bi anna nisbata ma dhukira ila al-insan al-kamil aq'ad." Muskilahnya, kenapa disebut Ali yang kata, sebab tak semua orang kata. Dia kata, mana bagi depa, Ali ni insan kamil. So penjelmaan Tuhan pada insan kamil lebih kuat. Itu Ibn Arabi bagi contoh, dia kata macam cermin. Kalau kita duduk kat cermin, cermin besar kita nampak besar, cermin kecil kita nampak kecil. Kalau pergi dekat nampak besar, pergi jauh nampak kecil. Jadi dia kata penjelmaan Tuhan, makhluk ini sebagai cermin Tuhan tak sama. Ada orang jelmaan Tuhan pada dia lebih sempurna daripada yang lain. Sebab tu dia kata, Fir'aun kata, "Ana rabbukum a'la." Kamu semua Tuhan juga, tapi aku yang paling tinggi pasal aku ada. Ibn Arabi takrif tafsir perkataan Fir'aun macam tu. Faham tak? Sebab insan kamil ni dia yang sedang benda ni. Dia yang sedang kata sebenarnya kewujudan dia adalah wujudul haq. Tapi itulah tadi kita dah baca tadi Ibn Arabi, di antara syubhat orang pada wujud ni, dia kata tapi dia ni kan ahli ibadat, semayang, macam dia kata tadi lah. Walaupun dia pun i'tiqad benda tu semua sama, tapi dari segi zahirnya dia kena menghadap Kaabah. Segi zahirnya insan kamil kena orang Islam. Walaupun kita tak nafi orang lain pun wali Allah juga. Ada macam dalam dokumentari Al Jazeera tu kan. Satu orang daripada Israel, Yahudi, pergi baiat tarekat Jabir Ar-Rumi di Turki. Dan dia di Israel jadi mursyid tarekat tu di Israel. Kan? Jadi masuk tarekat tak perlu masuk Islam pun. Bagi dia bang. Itu masalah. Wabil jumlah keseluruhannya kata Ba Makhramah, fahum asyarrul makhluqin, dia ni seburuk-buruk makhluk. Wa akfarul kafirin, sekapiak-kapiak orang kapiak. Wa adalluz zanadiqatil mariqin. Dan banyaklah dia punya fatwa lepas tu macam nak lah, mana nak baca. Memanglah kasar tapi apa nama? Itulah hakikatnya. Dan sebab tu Ibnu Maqri kata memang siapa yang syak kufur. Tapi untuk kita nak kata mereka ni semua kafir bizzat, tak boleh lah. Pasal mereka tak faham, jahil. Dan itu Ibn Taymiyah kata, mereka orang yang ikut atau wujud, mereka ingat mereka dah mencapai tauhid. Mereka ingat mereka sudah mensucikan Tuhan. Pasal kita kata Tuhan sahaja yang wujud. Apa lagi yang lebih tauhid pada ni? Zahir dia macam tauhid lah. Kan? Ada orang yang lebih tauhid daripada mengatakan Tuhanlah satu-satunya yang wujud. Tak ada lah. Kan? Dan di antara kesalahan dalam masalah waktu wujud ni, orang ingat waktu wujud ni sama dengan wahdatul syuhud. Tak sama. Wahdatul syuhud perasaan. Perasaan yang datang pada orang yang beribadat. Kalau i'tiqad dia tak mantap, dia mungkin akan salah sangka. Sebab tu Ibn Taymiyah kata, wahdatul syuhud ni adalah satu aib, satu kekurangan yang muncul pada orang yang beribadat kerana ada masalah. Sebab tu dalam anak murid Ibn Taymiyah Syekh Wasti, dia pesan kan, kalau kita nak masuk suluk, kalau kita nak beribadat, benda pertama sekali sebelum nak ibadat, kalau kita, contohlah kita nak makit suluk tengah malam, tahajud, benda pertama sekali dia kata, sebelum nak buat apa-apa, i'tiqad Allah atas langit dulu. Maksudnya apa? Kalau tak i'tiqad Allah atas langit, tak i'tiqad Allah betul-betul yang atas arash, ba'inun min khalqihi. Bila kita semayang, kita rasa dekat, Tuhan tu ada. Masa tu setan main, kata Tuhan ada dalam badan hang. Di sini tergelincirnya. Itu Ibn Taymiyah kata, tidak mungkin ada orang yang nafi Tuhan di atas arash, lepas tu dia boleh rak waktu wujud. Habis kuat dia boleh buat, Ibn Taymiyah kata, tak setuju. Itu je. Tapi dia nak rak dengan ilmiah, dengan tak mungkin. Tak boleh. Dia akan jam. Lah kali akidah dia, bila dia kata Tuhan adalah wujud kulli, macam yang dikata oleh Ibn Sina, macam dikata oleh Razi. Itulah akidah Ibn Arabi. Sekarang ni, ahli falsafah Masyai'iyah, peripatetic philosophers,
Ahli kalam, masa mereka nak nafi ulu, mereka guna kaedah apa? Wujud kulli. Tuhan adalah wujud kulli yang tak boleh dicapai panca indera sama sekali. Jadi sebab tu Tuhan, walaupun dia tidak ada tempat, tapi tak mustahil wujud. Itu kaedah mereka pakai. Dan kaedah inilah Ibn Arabi datangkan wahdatul wujud. As long as Tuhan adalah wujud kulli, intelligible being. Intelligible being tak ada kasrah, tak ada wahdah, tak ada juz'i, tak ada kulli, tak ada apa. Dan kulli tabi'i ada wujud. Maka itulah datangnya benda itu. Dia kata semua ni yashrabuna min ainin wahidah. Semua mereka ni minum daripada mata air yang sama. Cuma lepas mereka cedok air tu masing-masing tambah air. Ada tambah milu, ada tambah teh. Itu ada tambah nari lah. Tapi air hak mereka cedok tu sama. Cerek yang sama. Masak air panas, cerek yang sama. Lepas tu bancuh air yang lain. Memang mereka wahdah tu. Wahdatul masadir. Sumber yang sama. Daripada sini lah. Jadi bila mereka bergaduh, lah kali kawan tu kata alah, ayat milu hang pun ayat cerai ni juga. Yang kau ni kata alah, ayat teh hang pun ayat cerai ni juga. Cuma warna kita aja lain-lain ni kata. Jam. Kan? Itu mesti kena tegas dengan ba'inun min khalqih. Tuhan memang ada wujud realiti, wujud mahsus yang memang ada sifat yang hakiki di luar minda, experimental existence. Kalau tak mengaku benda ni, jangan. Memang payah. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza al-qadar. Masalah ni. Ada soalan saya nak tengok. Tak masuk lah kan? Yang tak nak WhatsApp lah. WhatsApp. Tak ada apa? Takut tak masuk. Takut internet tak buat. Tapi tak sampai kat lah. Oh, nombor ni. Oh, ni nombor minta. Okey. Soalan. Dia kata kegelapan ialah cahaya zat, dalam kegelapan ialah air penghidupan. Pandangan pada dakwah huruf-huruf kehilang. Jika perhati huruf dakwah kehilang. Itu kuliah lah tu. Nah, dia kata kalau kita tengok dakwat dengan huruf yang ditulis, semuanya dakwat. Itulah dia umpamakan. Tapi sebenarnya tak betul. Setiap titik dakwat ada kewujudan yang berbeza. Tidak ada dalam alam ni melainkan muayyan musyakhas. Setiap titik dakwat tidak berkongsi wujud yang sama. Tak boleh cerita pasal zarah lah. Kalau walaupun zaman sekarang kita dah maju, kita dah tahu bahawa dakwat tu sendiri terdiri daripada zarah-zarah yang berbeza. Kan? Setitik ayat bukannya sama semua. Dalam setitik ayat tu ada zarah yang berbeza. Jadi macam mana kita nak kata ada satu saja wujud? Tak betul. Setiap mawujud ada wujud yang khas pada diri dia. Dia kata wujud datang daripada Allah, bukan makhluk atau kehendak Allah. Tak betul. Yalah, itu memanglah kita, bahasa kita ahli sunnah ialah kewujudan makhluk adalah dengan ijad, dengan penciptaan. Bukan sebab Allah wujud, kita wujud macam tu, kan? Bukan macam wujud depan cermin, kita berdiri depan cermin ada muka kita, kan? Tuhan cipta kita. Kita tidak ada, kemudian Tuhan cipta kita dengan perbuatan yang hakiki. Adapun orang yang waktu wujud, dia faham itu. Dia faham Tuhan ada, kita ada. Cuma kita tak nampak, kita duduk dalam Tuhan, tersembunyi. Jadi Tuhan kena pergi menghadap cermin. Cermin tu ialah makhluk lah, Adam. Ini baru dah Tuhan dia nampak. Waktu wujud ni sama dengan Nur Muhammad. Sama lah. Sama.
Great guy yang mula-mula mencarikan Thales of Miletus. Ya betul, Thales of Miletus. Adakah Wali Songo semua berakidah itu? Tak. Tak semua. Wali Songo ni kena baca buku Ustaz apa tu? Ustaz Zainal lah. Kan? Kena baca buku tu. Tak semua. Wali Songo ni ada macam-macam aliran juga. Ada yang Salafi, ada yang macam-macam. Adakah fahaman sebab ada sifat manusia ingin melihat dengan mata kepala ataupun paling tidak menggambarkan dalam fikiran masing-masing demi satu keputusan diri? Ini semua syubhat syaitan. Ya? Memanglah manusia ni dia suka mencari jawapan. Tapi bila dia mencari jawapan bukan daripada wahyu, dia tak puas hati dengan apa Tuhan habaq, yang apa yang Nabi habaq. Dia ayat Quran dengan hadis yang dia bawa ni kiasan je. Dia dah dapat awal yang nak jawapan tu daripada orang lain. Kan? Jadi dia cuba nak menggabungkan apa yang tak boleh digabungkan. Wahyu dengan pemikiran manusia jauh beza. Tapi dia nak rendahkan kedudukan wahyu setara dengan pemikiran manusia. Ini masalah. Kumpulan tujuh ni asalnya daripada ulama yang faham Islam sebab ajarannya mereka tahu mengenai kiblat dan hukum Allah. Ya, kata ulama macam mana? Ibn Arabi tak pernah dikenali sebagai ulama. Dia hanya dikenali dengan bawa faham wahdatul wujud. Tapi setelah wahdatul wujud itu diterima dan dipercayai cerita-cerita dongeng berkenaan dengan dia, kononnya dia bakar Futuhat Makkiyah tak terbakar lah apa lah. Konon-kononnya dia ada karamah. Jadi orang percaya. Bahkan ulama-ulama yang mengiktiraf dia ni tak pernah jumpa Syekh Zakaria Ansari. Jauh lah. Zakaria Ansari lepas Ibn Taymiyah lah. Kan? Dah jauh. Sedangkan ulama yang tolak dia ni, ulama yang dekat dengan dia. Yang tak jauh daripada dia. Ulama besar-besar pula tu. Ibn Hajar Al-Asqalani. Kan? Alauddin Al-Bukhari. Ibn Taymiyah. Ibn Qayyim. Kan? Ini semua ulama-ulama dekat dengan zaman dia. Kan? Sempat jumpa anak-anak murid dia pun. Walaupun tak sempat jumpa batang tubuh dia, jumpa anak murid dia. Mereka dengar apa yang mereka ni cakap. Yang kita tak dengar. Yang mungkin tak tertulis dalam kitab mereka. Cuma mana ada orang yang mengaji agama Islam. Setelah itu bila wahdatul wujud itu dimasukkan dan dianggap sebagai sebahagian ajaran tasawuf, jadi ada orang yang terima. Tapi dia terima tu sebab dia tak faham betul-betul. Sama ada dia tak faham wahdatul wujud atau dia tak faham tauhid yang betul. Salah satu. Atau dua-dua. Walaupun mungkin dia pandai dalam fiqh, mungkin dia pandai dalam usul fiqh, pandai dalam nahwu, pandai dalam hadis, tapi dia tak faham falsafah, dia tak faham teologi, tak kenal pun falsafah Yunani, falsafah Hindu, falsafah Upanishad, falsafah apa nama Vedanta, dia tak kenal, dia tak tahu. Kan? Ajaran yin dengan yang. Kan? Dan pasal apa wahdatul wujud ni subur dalam Melayu? It's not about Hindu semata-mata. Bukan hanya kerana orang Melayu ni Hindu. It's about the Eastern theology. Kepercayaan orang belah timur. Kita tengok Shinto, Tao, Confucius, semuanya based on wahdatul wujud. Dan termasuk orang Melayu yang akidah. Nenek moyang. Kan, sembah yang. Kan, kita sembah semangat padi, semangat gunung, semangat sungai, semangat hutan. Apa makna semangat? Tuhan ada dalam semua ni. Kullu syai'in mumtali'un bil ilah. Semua benda dipenuhi dengan Tuhan. Kan? Tanasuh tu sama dengan reincarnation ya. Tu tanasuh bahasa Arab. Reincarnation tu bahasa Inggeris. Apakah beza ittihad dengan hulul? Ittihad sebenarnya sama je. Ibn Taymiyah kata, bila Ibn Arabi buat konsep itu wujud, dia kata ada a'yan sabitah, kemudian wujud Tuhan fadha, melimpah. Istilah dia melimpah lah, kan? Ada dua benda lah, ada dua lah tu. So hakikatnya dia hulul dengan ittihad. Kan? Cuma dia nasib hulul dan ittihad orang dah tahu dah tak betul. Dia kata dah, aku tak kata hulul ittihad, benda-benda yang sama.
Same thing. Wujud Tuhan, wujudul ilah, halla fil a'yani thabitah. Huwa. Benda yang sama. Engkau boleh cakap wujud Tuhan ialah wujud ayan thabitah, atau kau kata wujud Tuhan menjelma pada ayan thabitah. Sama je. Kan? Tidak apa makna kau kata makhluk adalah mujalla. Makhluk adalah suar. Ini ada dua benda lah. Hayula dengan a'rad. Hayula dengan surah. Ada dua benda tu. Kan? Cuma dia nak mengelirukan orang dengan istilah-istilah dia. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Dalam kitab Usul Hikam ni berulang kali dia sebut. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Perkataan ni ada kata umum. Ulama sufi yang awal, yang ahli sunnah wal jamaah macam Junaid apa semua, mereka bercakap bahasa rasa. Bahasa rasa. Kita ni macam kata Buya Hamka, kita mengenal Tuhan dengan rasa, kan, dengan fikiran, kan, dengan kehendak. Kan, kita tahu Tuhan wujud dengan pelbagai cara. Kan? Jadi orang sufi ni dia merasai. Tahu? Orang yang dekat dengan Tuhan, dia rasa dia dekat dengan Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, dia rasa cinta kepada Tuhan. Kan? Tapi dia pun cakap benda-benda macam ni. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, kenal Tuhan. Tapi tafsirannya boleh macam-macam. Sebab tu kata Al-Ka'bi, ulama Mu'tazilah, dia zaman dengan Al-Junaid. Dia pergi dengar ceramah Al-Junaid. Kan? Lepas dia balik, dia kata, Syekh kamu di Baghdad ni, Junaid, yang main majlis dia macam-macam orang. Ada sastrawan datang majlis dia sebab seronok dengar bahasa dia indah. Tak? Orang yang sastrawan ni pun suka ni. Syair Ibn Arabi, Syair Ar-Rumi, bahasa cantik. Macam Ibn Taymiyah katalah, Ta'iyah Ibn Farid ni macam daging babi dibubuh di atas pinggan Cina. Kan? Cuba tengok orang putih masak daging babi tak? Kalau kita tak tahu tu daging babi, kita pun rasa sedap. Kan? Nampak memang cantik, teliuk. Nak pergi rasa orang tak daging babi lah. Kecok yang dia. Kan? Jadi orang yang bahasa, dia kata, mai dengar Al-Junaid pasal bahasa dia, sedap. Ada orang falsafah, balik faham cara falsafah. Nampak? Padahal Al-Junaid tak maksudkan itu. Kan? Al-Junaid tak maksudkan, tapi mereka balik, mereka faham dengan cara mereka sendiri. Itu Ibn Qayyim kata, perkataan ni betul ya, man arafa nafsahu, siapa kenal diri dia sebagai hamba, faqad arafa rabbahu rabban wa khaliqan. Maka dia akan iktiraf Tuhan sebagai Tuhan dan pencipta. Kalau kita mengaku kita hamba, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kalau kita iktiraf benda ni, kena yang lain. Kan? Lepas Junaid kata tauhid ialah ifradul qadim 'anil hadis. Menunggalkan yang qadim daripada yang baru. Kena bezakan. Kita kenal diri kita sebagai makhluk, Tuhan sebagai pencipta. Adapun Ibn Arabi, dia ada tafsiran yang lain. Tafsiran dia adalah Tuhan lah. Kita tu adalah Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Adakah Rumi, Yusuf Emri, Al-Qajlani? Rumi memang ada. Yusuf Emri pun lebih kurang. Abdul Qadir Jani tak? Dia ulama awal. Yusuf Emre, Rumi semua belakang. Mereka ni dah datang lepas daripada Ibn Arabi. Tasawuf masa tu, tasawuf Ibn Arabi. Dan mereka ni dalam kerajaan Uthmaniyah. Dan memang macam kita sebut tadi, ajaran tasawuf atau wujud ni diajak di sekolah-sekolah Uthmaniyah. Ni, Daud Al-Qasari ni, dia adalah ulama besar. Kan? Tapi Abdul Qadir Jalani tak. Dia ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, Hanabilah. Ibrahim Bayumi, Su'ad Hakim, ini Syekh adalah orang yang pertama yang beristilah dalam risalahnya. Memanglah istilah wahdatul wujud tak ada digunakan oleh Ibn Arabi sendiri, tapi kemudian belakangan digunakan. Seperti An-Nablusi, dia tulis kitab risalah
fi wahdatil wujud. Jadi istilah itu bukan diletak oleh orang. Ya, tapi memang ada, memang itulah istilahnya. Memang istilah depa wahdatul wujud. Wujud adalah Esa, wujud adalah satu. Nak cakap macam mana, memang itu namanya. Sama ada dia bubuh nama atau dia tak bubuh nama, itu cerita lain. Tapi itulah isi ajaran dia. Faham tak? Orang yang saya tidak akan, dan kita tengok tadi risalah-risalah yang tulis oleh ulama-ulama lain, ulama-ulama Asy'ariyah pun guna kata wujud. Macam Alauddin Al-Bukhari tadi kan, dia juga sebut, sedangkan Al-Bukhari musuh Ibn Taimiyah kan. Suat Hakim kata tidak ada sebarang idea atau wujud. Suat Hakim, anda pun tak faham macam mana dia cakap macam tu. Padahal kalau dia tengok Ala Afifi, jelas. Ala Afifi yang awal tahqiq Fususul Hikam, dia sebut benda itu memang ada kan. Dan macam kita kata tadi, istilah ni telah digunakan oleh anak-anak murid dia, oleh syurrah yang mensyarahkan Fususul Hikam. Al-Qaisari, Al-Qunawi, As-Sadr Al-Qunawi, anak tiri dia sendiri. Nak cakap apa lagi? Kan? Maksudnya Suat dia tak kaji betul, ataupun dia memang bias sebab dia memang sokong Ibn Arabi. Soalan incarnation ni dia dah jawab dah. Okey? So memang benda ni orang kena kaji dengan akademik. Tuan-tuan nak cadangkan supaya kajian akademik dibuat, bukan kajian yang bias. Yang berteraskan bila kita nak faham Fususul Hikam, rujuk syarah. Kan? Anda nak baca Fususul Hikam ni, kita dah rujuk syarah. Qaisari, syarah Al-Jami, syarah Al-Qunawi, Al-Qashani. Kan? Dan kita baca kitab-kitab dia yang lain, Futuhat Makkiyah. Ya? Kitab Abdul Karim Al-Jili, Insan Kamil. Ya? Tajalliyat. Kan? Dan semuanya menunjukkan kepada itu. Unless, kalau you memang terima konsep wujud kulli, memang you rasa tak salah benda tu. Kalau you dah terpengaruh dengan ilmu kalam, you dah terima bahawa Tuhan ni memang intelligible being yang tak boleh dicapai oleh his sama sekali. Tuhan tak boleh dilihat, tak boleh didengar, tak boleh. Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Memang wahdatul wujud is the only suitable puzzle that can be fit in. Dia memang adalah, apa orang kata, dia punya tulang rusuk yang terhilang tu. Kan? Wahdatul wujud ni adalah ruh kepada falsafah. Falsafah Ibn Sina, beliau tulis Isyarat wa Tanbihat. Menutup Isyarat wa Tanbihat itu, kan, dia nak cerita wahdatul wujud mana? Kan? Siapa yang faham. Ibn Tufail, Hayy bin Yaqdhan, bawa benda-benda yang sama. Cuma mereka bawa dalam bentuk ayat ahli falsafah. Ibn Arabi menggabungkan falsafah dengan tasawuf. Dan benda ni semua datang daripada Plotinus. Plotinus yang gagaskan benda ni sebab dia nak gabungkan Plato dengan Aristotle. Memang orang kata Plato asal beza. Seorang tunjuk langit, seorang tunjuk bumi. Sama tak sama dah. Plato dianggap sebagai orang yang bersifat, Ar-Razi dia selalu sifatkan Plato sebagai al-ilahi, al-aflatun al-ilahi, seorang yang ketuhanan, orang yang penuh dengan jiwa ketuhanan. Dia orang yang selalu metafizik, kerohanian. Plato dia selalu melihat kepada material. Itu orang barat pun dia panggil Plato ni sebagai empiricist. Walaupun Aristotle, empiricist. Sedangkan Plato adalah idealis, kan? Ataupun rasionalis, kan? Yang hanya berfikir tentang alam yang kita tak nampak. Kan? Tapi Plotinus, bila dia gagaskan Neoplatonism, dan Neoplatonism ni yang masuk kepada Al-Farabi. Falsafah Farabi ialah falsafah Neoplatonism.
Satu Al-Farabi gagaskan Al-Uqulul Asyarah dengan An-Nufusul Tis'ah. Akal yang 10 dan jiwa yang 9. Kan? Untuk menyamai apa yang dibawa oleh Plotinus. Kan? Plotinus gagaskan masalah logos, masalah universal spirit. Kan? Jadi benda tu dia ada akar dia yang kita kena tengok. Macam mana kita nak faham falsafah Vedanta, falsafah Upanishad. Kan? Konsep Brahman dengan Atman. Brahman dengan Atman is the paling dekat lah waktu wujud. Kan? Maksud waktu wujud ialah Tuhan ialah Brahman, roh yang besar, dan kita duduk di dalam dia sebagai Atman, roh kecil. Kan? Dan siapa yang dapat mengenali rahsia Brahman, dialah yang dekat dengan Tuhan. Dialah jadi wali. Kan? Jadi benda-benda tu kita kena tengok. Tak boleh kita dah buat satu kesimpulan wahdatul wujud ni Islam, jadi kita tak mau tengok lagi pemikiran-pemikiran lain, kesannya pada tak betul. Kita kena objektif. Kalau betul dia ada kesan luaran, kita kena mengaku. Tak boleh kita nak paksa kata benda ni memang ada dalam Islam. Tak mungkin. Dia datang daripada luar. Ya, dia datang daripada luar. So kalau kita tak melihat keluar, kita boleh guna balik allegory of the cave untuk depa kan. Kalau you tak lihat keluar, you hanya lihat bayang-bayang dalam gua saja, tak tahu hakikat. Kan hakikat keburukan wahdatul wujud. Kan you hanya tengok bayang-bayang. Kan yang tak betul, gambaran yang salah. Nampak banyak cantik, nampak macam indah. Seumpama you tengok wayang kulit, you ingatkan yang bayang-bayang tu keluar tu cantik dah, rupanya di belakang tu yang warna-warninya. Kan? Hakikat dia. Jadi usaha-usaha untuk menghidupkan wahdatul wujud ni sebenarnya tak baguslah. Setelah mana kita dah setuju wahdatul wujud ni tak boleh, tak betul, dan bahkan kufur, bahkan fatwa Johor rasmi ya adalah kufur. Ya, tiba-tiba kita nak mengharuskan dan nak benarkan, dia akan menimbulkan benda-benda yang tak sepatutnya. Kan? Tapi kebanyakan mereka yang berusaha nak menimbulkan balik itu, mereka tak faham. Mereka tak faham. Mereka tak faham, sama ada macam anda kata tadi lah, tak faham wahdatul wujud atau tak faham tauhid. Bahkan Asy'ariyah yang menyokong tu, dia tak faham Asy'ariyah. Dia tak faham pun Al-Ghazali. Ataupun dia tak faham Nawawi, atau tak faham dua-dua sekali. Kok mana pun tapak dia tak faham. Kalau faham takkan. Kalau faham takkan buatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi